Alright, terakhir daripada saya nak buat satu video lah tuan-tuan. Satu video daripada kenyataan tentang memali. Ulama PAS bila tanya pasal hudud, dan ulama PAS bila ditanya tentang apa nama? Ini jap. Jangan jadi suara syaitan. Betul. Ada wartawan tanya, macam mana memali? Memali dulu dia bunuh, kata dia memali. Sebut memali. Ini soalan syaitan. Ini termasuk soalan syaitan. Macam ni. Tadi ada satu audio daripada seorang pemimpin PAS. Sebab saya tak boleh nak tunjuk audio tu, jadi orang ingat saya akan fitnah nanti kan. Tapi ada satu audio. Bila ditanya tentang oleh wartawan berkenaan dengan memali, pemimpin PAS tu kata, jangan jadi suara syaitan bertanya dengan soal memali. Lepas tu dia duk pusing. Dia kata, kita ni bersama dengan perjuangan apa? Kita bersama dengan perjuangan Islam, perjuangan Allah. Itu adalah suara-suara syaitan. So, saya mula terfikir, adakah mempersoalkan tentang isu memali ini dikatakan sebagai suara syaitan? Jadi dahulu masa PAS memperjuangkan tentang isu memali itu suara apa? Kan? Itu suara apa? Kenapa isu memali ini timbul kembali, tuan-tuan? Sebab isu memali ini timbul kembali secara background dia. Baru-baru ini ada proklamasi Melayu yang dibuat oleh Mahathir bersama dengan Hadi. Kan, proklamasi Melayu yang dibuat oleh Hadi bersama dengan Mahathir. Kan, dikatakan PAS bersama dengan geng-geng Mahathir lah. Dan dikatakan itu berkenaan dengan dana sebenarnya, not really proklamasi Melayu, bukan isu dia. Okey. So timbul satu persoalan, bukan kedua tokoh ini yang dulu hebat memainkan isu memali? Seorang dok kata tentang amanat Haji Hadi, kan, politik suku, agama suku, kan, perlembagaan yang kafir dan sebagainya. So timbul isu memali. Masa itu Mahathir memerintah, berlaku pergaduhan sehingga berlaku kematian. Okay. For years, bertahun PAS memperjuangkan isu memali ini, bagi dana kepada keluarga memali, memainkan isu memali ini adalah kekejaman. Tiba-tiba bila ada proklamasi Melayu, orang bertanya tentang peristiwa memali, ada pemimpin PAS kata apa? Oh, jangan bercakap, itu adalah suara syaitan. Maksudnya jangan soal. So dia nak bagi tahu siapa? Nak bagi tahu supaya pengikut-pengikut dia, kan, walaon tu, seluang-seluang yang taksub kepada dia, bahawa itu jangan dipersoalkan. Kerana siapa yang mempersoalkan, sekarang ini adalah suara syaitan. Sudah tukar lah? Sudah tukar? Sekarang ini dia jadi suara syaitan pula. Dulu tak ada masalah pun nak mempersoalkan. Sekarang ini dia jadi suara syaitan. Kenapa tiba-tiba jadi suara syaitan? Sebab sekarang ini dah jadi kawan, tuan-tuan. Dah jadi sahabat. Dah jadi, apa orang kata tolong-menolong. Dah ta'awun, dia kata. Dah takhaluf siasi. Dah ada, tak ada masalah untuk bergabung tu. Dah ada dalil. So yang mempersoalkan dah tak berani persoalkan sebab takut dicop sebagai suara syaitan. Takut dicop sebagai orang yang membawa suara syaitan, tuan-tuan. Dan mereka ada dalil dalam semua perkara. Itu saya kata. Masalahnya bila agama ni ditunggang oleh orang yang tak sepatutnya. Kan, sepatutnya agama ini memandu politik. Isu dia sekarang ini, agama dipandu oleh orang politik. Itu masalah. Sepatutnya agama memandu orang politik, tetapi agama dipandu oleh orang politik. Itu masalah. Bagaimana agama memandu politik? Sebelum kita membuat polisi, kita tengok adakah dia bercanggah dengan Islam atau tidak. Adakah dia bercanggah dengan agama kita atau tidak. Itu sepatutnya agama memandu kita. Tetapi apa yang berlaku adalah apabila kita orang ahli politik memandu agama. Dia buat satu perkara, lepas tu dia cari dalil agama untuk menjustifikasikan apa yang dia buat. Saya bagi contoh tentang apa orang kata kekalahan, ataupun bukan kekalahan, petition yang diterima oleh Mahkamah Kuala Terengganu sehingga menyebabkan ahli parlimen Kuala Terengganu hilang jawatan sebagai ahli parlimen, digantung. Dan mahkamah memutuskan bahawa ada unsur rasuah pengundi, mahkamah batal kemenangan PAS di Kuala Terengganu. Maksudnya pembatalan kemenangan tersebut kerana mahkamah memutuskan ada unsur rasuah. Tetapi apa yang ahli keluarga Terengganu ni dok cakap? Dia kata Dia kata, Datuk Haji Ahmad Amzad kata, insya-Allah keputusan Mahkamah Tinggi hari ini menaikkan semangat saya untuk terus berjuang
Lepas tu dia ambil surah Al-Anfal ayat 45. Wahai orang beriman, apabila kamu berdepan dengan pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapi, dan ingatlah Allah banyak dengan doa banyak-banyak, semoga kamu mencapai kemenangan. Dia kata mencapai kemenangan. Tuan-tuan, dia yang rasuah, tiba-tiba dia mendoakan pasal musuh Islam pula. So adakah Islam ni seolah-olah membenarkan rasuah? Saya pun dengar Ustaz Rozaimi tadi punya ceramah lah. Sebelum saya live ni, saya dengar ceramah beliau. Dia kata apa itu insaf. Saya dengar ceramah dia kata apa itu insaf. Dia kata insaf ini sebenarnya, ini betulkan saya Ustaz Rozaimi if I'm wrong. Insaf ini sebenarnya apabila seseorang itu melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, maka itu adalah insaf. Dia mengakui kesalahan dia dan menyesal di atas kesalahan dia, itu adalah insaf. So bila dia cakap macam ni, kita menaikkan semangat, kita akan mempertegakkan, memperjuangkan. Tuan-tuan, saya nak tanya, itu orang yang bunyi orang yang insaf ke? Orang yang insaf, dia akan meminta maaf. Tak apa buat kesalahan. Saya pun ada juga buat kesalahan yang saya minta maaf. Contohnya dulu saya kata, ahli parlimen, apa masalah dengan apa orang kata, Izzah, apa takut dengan Izzah? Dia ahli parlimen, dia ada pencen, dia boleh ambil pencen dia. Kemudian Sanusi mentam saya, dia kata, kau tak tahu ke ahli parlimen tu 50 tahun boleh ambil pencen? Kemudian bila saya baca, betul juga. Kemudian saya kata, saya minta maaf, saya silap. Memang betul, Izzah nanti tunggu 10 tahun lagi lah, tak sampai 10 tahun, 8 tahun lagi boleh dapat pencen dia. Saya salah, saya silap, tergelincir fakta, itu normal lah. Tapi saya minta maaf. Tapi dalam kes ni dia tak minta maaf pun, tuan-tuan. Malah dia kata apa tadi? Kita baca, insya-Allah keputusan Mahkamah Tinggi menaikkan semangat saya untuk terus berjuang. Dia tak mengaku tu. Yelah, keputusan Mahkamah Tinggi kita akur, saya mengaku kekilafan saya. Saya mengaku kesilapan saya. Dan saya berjanji tak akan ulang lagi perkara ini. Dan lepas ini insya-Allah saya akan, kalau dibagi peluang, saya akan terus berjuang. Tak apalah. Ini seolah-olah macam dia kata itu musuh Islam punya kerja nak menjatuhkan dia. Dia tak buat salah pun. Seolah-olah begitulah. Kan? Unless you can say otherwise, terpulang lah. Unless you can say otherwise, terpulang. Tapi itulah yang dilihat, yang berlaku di dalam apa orang kata, di dalam PAS kini. Sebab itu saya kata mereka ni sepatutnya agama menunggak ataupun memandu kita. But what happen is mereka mengambil agama dan mereka pandu mengikut apa kesesuaian diri mereka masing-masing. Itu yang berlaku dalam negara kita. Tuan-tuan, benda-benda macam ni kita kembalilah kepada orang kata apa? Kepada ajaran Islam yang sebenar lah, kan? Ajaran Islam yang sebenar menuntut kita untuk yang pertama sekali melihat bahawa segala kehidupan kita dipandu oleh agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada siapa boleh claim dia lebih suci daripada orang lain. Yang membezakan di antara kita dengan orang lain adalah ahsanul amalah. Amal ibadah kita, amal kita yang baik. Itu je yang membezakan kita. Amalan kita, itu je yang membezakan kita di hadapan Allah SWT. Bukan kita sebagai manusia nak menilai amalan orang tu baik, amalan orang tu buruk. Kalau undi orang ni masuk neraka, kalau undi ni kira berjuang tentang agama, tak ada. Tuan-tuan undilah siapa-siapa tuan-tuan nak undi. Tak ada istilah neraka syurga kat dalam tu. Ya, dia ada isbat kepada, ada implikasi kepada pahala kalau kita buang undi. Dia macam ni lah. Tuan-tuan buang undi, buat ijtihad terbaik, pahala ada. Ada pada pahala. Pada siapa-siapa saja yang tuan-tuan undi. Baik dia UMNO ke, DAP ke, PKR ke, PAS ke, siapa ke. Tuan-tuan buat undi atas ijtihad tuan-tuan. Kalau betul ijtihadnya, 2 pahala. Kalau salah ijtihadnya, 1 pahala. Itu yang penting ijtihad. Apa itu ijtihad? Belajarlah agama. Yang penting buang je undi. Jangan anggap kalau aku undi yang ni masuk neraka, kalau aku yang ni sesat, kalau aku yang ni parti liberal nanti aku masuk neraka. Tak ada. Dia orang saya nak bagi tahu satu rahsia tuan-tuan. Saya nak bagi tahu satu rahsia. Orang PAS tak pegang kunci syurga dan neraka tau. Orang PAS tak pegang kunci syurga dan neraka. Ni nak bagi tahulah. Just in case kalau kau ingat kod-kod lah, Tok Guru ke, Tuan Guru ke, pemimpin PAS ke ada pegang kunci syurga neraka. Kod-kod lah kalau kau ingat macam tu. Tak ada. Tak ada Baik, boleh.